Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Puan Pengerusi Majlis, yang saya hormati rakan-rakan saya pembentang kertas kerja pada sesi ini, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada seminar kali ini. Saya bagi pihak Itanah mengucapkan terima kasih pada pihak penganjur kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan kertas ini kepada tuan-tuan, datuk-datuk sekalian. Okay, next. Kertas ini saya akan bentangkan berdasar pada kandungan yang dinyatakan itu, iaitu latar belakang, isu dan cabaran, way forward dan penutup. Oleh kerana paper ini lebih kepada isu cabaran dan saya akan banyak menekankan kepada isu dan cabaran. Okay, next. Secara latar belakang, Itanah ni adalah merupakan salah satu inisiatif kerajaan di bawah prinsip kerajaan elektronik. Ianya dipantau direct oleh Yang Bahagia Tan Sri KSN sendiri melalui GTIC, KSU saya dan KPTG, Mampu dan Menteri sendiri. Jadi very high level tu memantau pelaksanaan pasukan pelaksanaan projek Itanah ini. Okay, next. Sedikit latar belakang sebelum kita pergi kepada e-land ataupun Itanah ini. Itanah ini bermula pada tahun 1980 apabila inisiatif dibuat melalui sistem pungutan hasil tanah, iaitu sistem pungutan hasil tanah ataupun dikenali sebagai SPHT. Diwujudkan SPHT secara elektronik. Yang ini diwujudkan oleh negi-negi. Kalau kita pergi ke negi-negi macam-macam nama. Ada sihat, ada tak sihat, ada laris, ada tak laris, macam-macam nama. Kerana ini dibiayai oleh negi masing-masing. Kemudian sistem elektronik ini berkembang sedikit pada tahun 1995 apabila Kerajaan Persekutuan telah memulakan sistem pendaftaran tanah berkomputer yang dikenali sebagai SPTB. Dan sistem ini hanya membuat kepada pendaftaran sahaja. Pada tahun 2000, JKPT telah membuat kajian kepada pemodenan sistem pejabat tanah untuk semua urusan tanah. Oleh itu pada tahun 2004 sehingga sekarang ini lahirlah e-tanah ataupun e-land. Dan e-tanah ini kita mulakan 2004 pada projek Perintis Pulau Pinang dan sedang dilaksanakan sekarang ini, telah pun siap. Dan sekarang ini kita akan peluaskan kepada Negeri Sembilan dan Melaka bermula 2009, tapi ada kelewatan projek ini tak siap lagi. Sepatutnya dah siap pada tahun lepas tapi tak siap. Diberi extension of time sehingga 31 Ogos, agak-agak merdeka tahun depan ni kita pun merdeka lah. Siaplah e-tanah Negeri Sembilan dan Melaka. Dan projek ini untuk makluman tuan-tuan akan terus diperluaskan mulai tahun 2012 ini ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan beberapa negeri yang lainnya nanti. Soalnya mengapakah kita mewujudkan e-tanah ini? Ada beberapa perkara yang menyebabkan kerajaan memutuskan untuk memperluaskan sistem e-tanah ini. Pertama, sistem yang sedia ada iaitu sistem SPTB dan sistem hasil yang saya katakan laris tak laris tadi itu tidak bercakap antara satu sama lain. Bila dia tidak bercakap antara satu sama lain ini telah menimbulkan beberapa masalah kepada data-data kepada tanah. Nanti saya akan jelaskan di dalam isu cabaran nanti. Yang keduanya, sistem yang ada ni, sistem SPTB ni telah mula absolut. Dan kalau kita tidak memulakan sistem e-tanah pun, kita terpaksa menggantikan server-server yang ada yang telah usang di seluruh negara pada masa ini dan kosnya berjuta-juta ringgit juga. Yang keempat ialah penyelesaian kepada masalah data, kod dan plan. Ini saya akan penjelaskan di dalam isu dan masalah nanti. Kemudian kita suka memperolehi maklumat-maklumat tanah, mencegah fraud atau penipuan-penipuan yang banyak berlaku di bawah sistem yang sedia ada. Kita harap melalui sistem e-tanah kalau kita tak dapat mencegah 100% pun, kurang-kurangnya dia akan mengurangkan isu-isu seperti fraud ini. Perkhidmatan kurang mesra pelanggan, di mana kalau kita pergi pejabat daerah ke seluruh negara sekarang ni pun, mana-mana pejabat daerah, kalau tuan-tuan nak buat hasil pergi tingkat 1, kalau nak buat pendaftaran contohnya pergi tingkat 3 dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita pergi pejabat daerah, pegawai tak ada, kita kena balik. Kalau orang kampung berkayuh perahu berjam-jam sampai pejabat daerah, pegawai tak ada. Jadi kena balik besok pula datang. Jadi ini satu masalah. Jadi di bawah sistem e-tanah ini, perkara-perkara ini kita akan atasi. Yang ketiganya, yang berikutnya ialah tunggakan urusan tanah yang banyak.
dan yang akhirnya untuk mewujudkan pentadbiran tanah yang lebih cekap. Okay, next. Secara keseluruhan yang kita nampak ialah impak yang boleh didapati daripada harapan kita melalui sistem tanah ini ialah dari segi ekonominya bagi menambah baik proses pendaftaran pemilikan harta tanah di Malaysia, menambahkan hasil kerajaan negeri khususnya. Kalau kita tengok di Pulau Pinang, telah terbukti bahawa apabila kita laksanakan itanah, hasil negeri melalui itanah kutipan hasil ini telah meningkat lebih kurang 10 hingga 15%. Dan kita harap juga supaya melalui sistem itanah yang akan diwujudkan, dia akan dapat membantu untuk meningkatkan kedudukan dalam ease of doing business dalam World Bank Report sekarang ni nombor 18 ke 18, kita harap kita akan pergi kepada top 10 dalam report yang akan datang. Sebab itu kita telah berusaha keras untuk memastikan Kuala Lumpur melaksanakan sistem tanah pada letloknya pada tahun hadapan. Dari segi hartanah, ianya akan mempercepatkan proses pembangunan hartanah, merangsang transaksi dan nilai hartanah dan memudahkan pihak awam atau korporat untuk berurusan untuk tanah, untuk mengurangkan birokrasi dan sebagainya. Dari segi pengurusannya, bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan dalam pentadbiran tanah, menambah baik budaya kerja pentadbiran tanah dan mengurangkan birokrasi dalam pentadbiran tanah. Jadi kita akan cuba seboleh mungkin untuk meringkaskan urusan tanah dan mengurangkan kerenah-kerenah birokrasi di pejabat tanah. Kalau tuan-tuan pergi ke Pulau Pinang atau pergi ke Negeri Melaka dan Negeri Sembilan yang akan siap nanti, tuan-tuan hanya akan berurusan di HPOC ataupun single point of contact, iaitu kaunter, dan tidak perlu lagi berjumpa dengan pegawai-pegawai atau kaki tangan yang lainnya. Okey, next. Saya terus masuk kepada isu dan cabaran. Secara keseluruhannya saya mengemukakan 5 isu cabaran, isu dan cabaran di sini. Dan kalau lihat dari gambar tu, saya terpaksa menatang dengan minyak penuh supaya isu cabaran ini ditangani dengan sebaik mungkin. Jika isu dan cabaran ini tidak ditangani dengan sebaik mungkin, sistem itanah ini tidak akan dapat dilaksanakan seperti yang kita harapkan untuk mencapai objektifnya. Okey, next. Pelaksanaan pertama, isu yang pertama ialah pelaksanaan dan pembangunan sistem. Sistem itanah ni, suka saya mengatakan, saya dah 6 tahun menjaga sistem ni, satu sistem yang agak complicated. Apabila saya menyata pada membentangkan kertas-kertas seperti ini di negara-negara lain, mereka pun rasa terpanjat juga oleh kerana keberanian kita untuk mewujudkan satu sistem yang menyeluruh di bawah kanun tanah negara. Negara-negara lain macam kata Singapura, New Zealand, Australia yang kita tengok, dia tidak membuat sistem ini sebagai satu sistem menyeluruh. Mungkin dia ambil pendaftaran, hasil dan sebagainya. Dia tidak pergi seluruh. Tapi kita melaksanakan secara menyeluruh ke semua modul, iaitu 9 modul di dalam kanun tanah negara itu. Okey, kita pergi pada ini. Ini adalah 9 modul yang kita ada, dan keseluruhan modul-modul ini bercakap antara satu sama lain, berintegrate antara satu sama lain. Jadi kalau kita lihat pada modul-modul itu, jelas bahawa dia ini merupakan banyak bukan saja meliputi modul utama 9 modul itu, tetapi juga termasuk modul-modul sokongan yang lain seperti GIS. Kalau kita lihat, semua modul itu merangkumi 1,402 urusan. Dalam 9 modul itu, dia merangkumi 1,402 urusan dengan urusan tanah ini dengan 3,108 senario. 3,108 senario. Ini saya akan bincangkan secara detail nanti. Dan senario ini akan bertambah dari masa ke semasa di pejabat tanah. Dia satu perkara yang dinamik lah, tidak statik. Okey, next. Dari segi perundangan, kita menggunakan untuk mewujudkan tanah ini, kita telah mewujudkan satu jadual khas, iaitu jadual ke-16 KTN yang membolehkan semua urusan-urusan ini dibuat secara digital sign, dan kita tidak lagi menggunakan hak milik yang manual itu. Untuk kalau kita pergi ke mahkamah, dia akan menggunakan digital, pakai CD saja yang disahkan oleh mahkamah. Itu kita masukkan di bawah jadual 16 kita itu. Nextnya ialah haluan kerja berbeza mengikut daerah dalam negeri. Kalau kita pergi ke negeri-negeri mana-mana saja di Malaysia sekarang ni,
pergilah ke, katakan ke Negeri Sembilan, kita pergi ke PD, kita pergi Kuala Pilah. Kalau tuan-tuan ada satu urusan, kalau tuan-tuan pergi Kuala Pilah, cara urusan yang dilayan adalah berbeza dengan cara urusan di Seremban misalnya. Ini kerana ada perbezaan mengikut amalan masing-masing, ataupun dianya oleh kerana keadaan staf dia tidak sama komposisi stafnya. Ada misalnya kata di Kuala Pilah ada 5 SO, tetapi di Seremban ada 10 SO. Jadi cara bekerja berbeza-beza. Ada keputusan di satu daerah tu dibuat oleh hanya SO, ada keputusan yang dibuat oleh CC, ada keputusan yang dibuat oleh DO. Tapi apa yang saya nak nyatakan ialah cara kerja tu berbeza-beza. Jadi di dalam Itanah ni, kita bukan saja menyatukan sistem ini, memastikan di Kuala Pilah, kalau tuan-tuan pergi Kuala Pilah atau pergi Seremban, sistem dia adalah sama saja. Sistem dia sama, dan kita akan cuba memendekkan workflow kita supaya proses itu menjadi lebih cepat dan lebih mesra. Kan? Okey, next ialah change request. Ini adalah satu pergi pada itu. Ini adalah satu lagi cabaran yang besar pada kita. Kalau tuan-tuan lihat data-data change request tu, saya ambil contoh Melaka dan Negeri Sembilan. Kalau kita lihat misalnya pelupusan ni nombor 6 situ. So urusan di Melaka tu, apabila kita change request ni, apabila kita dah siap semua sekali, aliran kerja dah siap dan sebagainya, apabila kita nak buat test ujian, sampai masuk ujian tu barulah pengguna yang menguji pada sistem ni, iaitu pentadbir tanah tu sendiri akan mengumumkan beberapa perubahan. Ada tertinggal sana, tertinggal sini, dan ini menyebabkan kita terpaksa mengubah semula workflow yang kita ada. Macam kita di Melaka, kita ada 50 urusan yang terpaksa diubah. Yang kurang daripada 50% tu maksudnya perubahan yang agak minimum lah. Perubahan pelakon, perubahan flow sikit minimum ataupun itu. Tetapi yang lebih daripada 50% itu, ada 21 itu adalah perubahan-perubahan yang besar, yang major, dan terpaksa mengubah keseluruhan flow dia. Ini adalah cabaran-cabaran yang kita hadapi. Begitu juga di Negeri Sembilan. Kita dapati ada 61 perubahan yang terpaksa dibuat, dan yang kurang daripada 50%, dan 9% yang 9 lebih daripada 50%. Perubahan-perubahan ini bukan saja melibatkan kesukaran untuk kita menyiapkan projek ini, tetapi juga akan mendatang kos kepada government, kerana dikonsider oleh pihak vendor sebagai VO. Ini pun satu hal lagi, kita nak runding berapa pula VO, minta pula dengan treasury duit dan sebagainya untuk tambah. Ini satu perkara yang agak rumit bagi kita lah. Dan kita, walaupun ini sebenarnya berasal pada 1 Januari 2011, perubahan dan perubahan masih berlaku. Kerana adanya perubahan ini bukan saja oleh kerana terlupa oleh pihak pengguna tu semasa membuat flow tu, tetapi adanya perubahan-perubahan arahan pentadbiran kerajaan negeri atau perubahan undang-undang yang berlaku dari masa ke semasa. Apabila berlaku perubahan arahan kerajaan negeri melalui ESCO atau perubahan peraturan-peraturan tanah negeri, kita terpaksa membuat perubahan kepada flow yang kita ada. Ini adalah cabaran besar yang kita hadapi lah. Dan ini menjadi rungutan besar kepada pihak vendor, walaupun dia claim dalam masa yang sama dia claim untuk dapatkan VO dia. Ya. Dan cabaran yang berikutnya ialah kita mendapati juga kontraktor yang dilantik tidaklah begitu mahir. Bukan tak bagus. Kadang-kadang dia bagus dari segi teknikal, tetapi dia kurang dari segi tanah, dari segi undang-undang, dari segi peraturan tanah dan sebagainya. Ini menyebabkan pegawai-pegawai teknikal tadi tidak dapat menghayati bagaimana sebenarnya kerja-kerja di pejabat tanah ini berjalan. Dan ini menimbulkan masalah lah kepada kita apabila kita membuat workflow. Okey, next. Masa dah tak ada. So next ialah data. Data ini satu perkara yang besar lah yang kita hadapi. Walaupun dari segi application e-tanah ni tidaklah susah mana, tetapi kerja-kerja awal ni akan memberi cabaran yang besar kepada kita. Okey, saya pergi laju sikit. Okey, kita tengok link pada data. Ini masalah data SPTB yang waris kita, yang kita e-tanah ni, apabila kita buat e-tanah, kita ambil data SPTB ditranslate kepada e-tanah. Kita mewarisi masalah-masalah yang ada di data SPTB itu. Masalah berkaitan data SPTB dan hasil yang tak bercakap tadi, kan? Dan juga masalah awalan dan kemasukan. Okey, cuba pergi masalah data SPTB.
Masalah data SPTB ni sebenarnya ada 80. Semua sekali 80 masalah, karakter masalah. Tapi yang kritikal ada 25. Walau bagaimanapun, apabila kita sebelum kita masuk e-tanah ke dalam masuk sistem e-tanah, kita telah pun membersih data-data ini. Walaupun bersih, masih ada lagi masalah-masalah lain. Misalnya apabila vendor tu menyerahkan kepada negeri ataupun daerah berkenaan untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi tidak diselesaikan. Contohnya tak ada SC. So beberapa perkara tidak diselesaikan dan apabila kita masuk, kita terpaksa menyelesaikan masalah-masalah itu. Okay, next. Masalah data berkaitan SPTB dan hasil tadi yang tidak bercakap antara satu sama lain, inilah karakter yang timbul. Ada hak milik SPTB, ada lebih dari satu akaun hasil. Hak milik ada tapi lebih satu akaun hasil. Hak milik ada di SPTB tapi tiada akaun hasil. Akaun sah di hasil dan batal di SPTB tanpa sambungan hak milik. Akaun sah di hasil dan batal di SPTB ada sambungan hak milik. Akaun yang sah di hasil tetapi hak milik tiada di SPTB, dan akaun yang batal di hasil dan didaftarkan di SPTB. Ini ialah karakter-karakter masalah apabila sistem itu tidak bercakap. Okay, next. So, rekod plan B1 B2. Isu kedua ialah rekod plan B1 B2. So, B1 B2 ni ada yang hilang, ada yang plan-plan B1 ni tak ada tanda tangan pengarah jumpa negeri, pengarah ukur negeri, dipotong semasa membuat exercise SPTB. So kalau di negeri 9 tu sekali negeri 9 tu kalau daripada 440,668 hak milik, ada 224,856 yang hilang ataupun tidak ada tanda tangan ketua pengarah jumpa negeri. Ada 51%. Ini saya terima kasih banyak-banyak kepada sahabat saya KP Jupem lah, yang tolong mengeluarkan plan B1 semula. Tak dapat tidak kita minta tolong Jupem keluarkan semula B1, dan pengarah yang ada hari ini terpaksa sign balik untuk memastikan supaya dia selari dengan jadual 16 yang kita tunjukkan. So di Melaka macam tu juga, ada 300,000 lebih hak milik, ada 170,000 yang hilang ataupun tidak ada tanda tangan ketua pengarah hukum negeri. Dan ini terpaksalah kita minta tolong bantu secara percuma dengan KP Jupem, merayu supaya tolong mengeluarkan semula ini supaya kita menjadikan dia legal. Okay, next. Ini contohlah. Contoh yang atas sana ada tanda tangan pengarah Jupem negeri, tapi dikerat, dipotong. Di bawah ni tak ada. Dipotong. Jadi ini dari segi legal tak betul dan kita terpaksa mengeluarkan plan B1 yang semula. Hanya Jupem saja yang boleh mengeluarkan plan ini. Jadi tak pasal-pasal Jupem terpaksa dibebankan dengan kerja beratus-ratus ribu untuk mengeluarkan plan ini. Ini berlaku di Pulau Pinang, berlaku di Melaka, berlaku di Negeri Sembilan. Dan saya percaya di negeri-negeri lain yang pun kita masuk pun akan berlaku lagi. Sure ada. Kalau tak ada tu, alhamdulillah. Okay, next. Next. Mengenai kod daerah dan mukim, ini satu hal lagi. Kod daerah dan mukim ni, kita sebenarnya mengikut kod yang diberi oleh MACD yang selaras dengan kod oleh Jupem apabila kita merujuk pada urusan tanah. Jadi, kalau kita lihat ni, SPTB semasa membina SPTB dia, tapi tak salah dia lebih awal daripada MACD ataupun Jupem mengeluarkan kod ni. Dia mengeluarkan kod yang berbeza. Misalnya kata kalau kita tengok kod 78 dalam SPTB, dia akan merujuk pada pekan air molek. Tetapi kod 78 dalam MACD ataupun Jupem, tanah tu sebenarnya ialah pekan Tanjung Keling. Jadi kalau kita hantar kepada Jupem, katakan kita nak ukur tanah pada kod 78. 78 yang akan dirujuk oleh Jupem adalah pekan Tanjung Keling. Yang orang minta sebenarnya Bandar Bukit Baru. Jadi kod-kod ini banyak berbeza. Jadi oleh kerana masalah-masalah kod ni, kita terpaksa membuat translation table. Kita tak boleh ambil hak milik yang betulkan kod dia, kerana hak milik itu pada punya tanah tadi. Jadi kita terpaksa menggunakan komputer untuk mengadakan translation table. Okay, next. So ini contoh di Jasin ya. Kalau Bandar Jasin di bawah SPTB kod 21, tapi di bawah Jupem ataupun di bawah MACD ini, kita di bawah kod 40 dan dipecah kepada 001 section 1, 002 section 2 dan sebagainya. So kod ni berbeza-beza. Dan ini adalah satu cabaran besar. Dan saya mengatakan bahawa penyelesaian kepada masalah-masalah data ni, it take 1 year. Okay, next.
Masalah yang berikutnya ialah pengujian. Okey, tengok. Kita ni very rigid lah dari segi pengujian ni. Saya katakan tadi walaupun kita ada beratus urusan, tetapi kita ada 3,000 senario. 3,000 senario. Ya, kalau kita lihat bilangan urusan dia 597 di sini, tapi dia punya senario dia ada 3,000. Jadi kita nakkan lulus kurang-kurangnya 80% daripada 3,000 senario ni. Dan masa kita menguji buat ujian FAT especially, kita akan memberi apa-apa senario saja kepada vendor dan memastikan aliran itu betul berjalan. Dan jika satu urusan tu ada 10 senario katakan, tapi dia lulus 9, gagal satu, urusan tu dikira gagal. Sebab itulah sampai hari ini Negeri Sembilan Melaka mengapa tak dapat siap. Inilah sebenarnya masalah. Application dah siap, tetapi dia gagal di dalam ujian senario. Kita hendakkan ujian senario ini menggunakan actual data, dan uji ini diluluskan secara 100%. 100%. Kita tidak ada tolak ansur dalam hal itu. Okey, next. Ini adalah contoh-contoh senario Meska Tegadaian. Ada berapa? 2, 4, 6, ada 7 senario. Lebih kurang ada 7. Jadi kalau lulus 5 atau 6, tak boleh lulus urusan Tegadaian tu. Dia mesti lulus ke 7 urusan berkenaan. Ini mendatangkan kesukaran. Sebab tu kita mengadakan ujian ni berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk menyelesaikan masalah ujian-ujian dan gagal. Okey, next. Next. So, faktor manusia, selalunya pengguna di sistem e-tanah di negeri-negeri juga bertukar-tukar. Oleh kerana naik pangkat ni tak menelak. Di Penang pun kita bagi latihan hari ni, dia ditukar. Datang Datuk, kita punya anak buah tak cukup latihan. Ya sebenarnya budak baru kan, kena latihan lagi. Kita panggil kat institut tak apa nak datang. Kena buat tempat elok-elok lagi. Jadi ini masalah-masalah yang kita hadapi lah. Pertukaran kaki tangan e-tanah sendiri, saya punya pun daripada 6 tahun saya menjaga e-tanah ni, saya ingat dah 30% dah bertukar naik pangkat dan sebagainya. Jadi saya kepakaran e-tanah tu akan terhakis lah, ya, terpaksa membina yang baru dan sebagainya. Pemberdayaan kerja ni pasal dulu dia dah comfort dengan sistem SPTB bertahun-tahun, sekarang nak tukar pada e-tanah secara keseluruhan, ada masalah sikit je dia pun tak nak buat. Ini berlaku di Pulau Pinang, kan? Walaupun keseluruhan sistem tu telah siap, dah boleh, tapi ada masalah, dia tak akan buat dan akan berbalik pakai manual. Sebab apa? Sebab kita membenarkan dua sistem, manual dan juga sistem e-tanah. Itu menyebabkan dia tak pakailah. So ini banyak berlaku. Tapi di Pulau Pinang sekarang alhamdulillah kita mengadakan beberapa perbincangan pada chain management, attitude dan sebagainya, dan kita dapati adalah peningkatan di dalam penggunaan tu. Sekarang yang ada masalah betul-betul ialah pembangunan saja. Ada masalah report. Sebab dia bukan melibatkan pejabat tanah saja, melibatkan jabatan-jabatan teknikal. Jabatan teknikal kita dah ajar, pegawai dia bertukar. Yang baru tak nak pakai, lebih suka pakai manual, nak pakai email dan sebagainya. Ini yang jadi masalah kita lah. Okay, next. Lain-lain cabaran termasuklah kita menggunakan teknologi terkini, teknologi latest, tetapi bila sampai kat negeri, saya beri contoh mudah je. Kita buat plan berkala, pakai toner color toner. Sampai kat Melaka kata mahal sangat. Nak pakai black and white. Dia tu pun tak mampu kan. Ini masalah kita hadapi lah. Kita pakai the best, beri teknologi yang terbaik kepada negeri-negeri, tetapi ada masalah-masalah tertentu. Dan kita terpaksa mengikut teknologi dari masa ke semasa lah untuk ekspektasi stakeholder yang tinggi pada sistem ni, kalau boleh nak semua secara online, dan kita sedang proses untuk pindah KTN untuk membolehkan secara online keseluruhan proses ni. Dan dia mengharapkan tidak ada ralat, tapi kalau tuan-tuan yang biasa nak komputer, ralat ni memang susah nak elak lah. Kemudian buy in stakeholder, oleh kerana kerajaan ni peruntukan daripada federal, agak sukar sikit kita nak buy in, because masalah ni federal. Bila masalah je kementerian atau KPTJ ataupun saya masalah kan, because bukan dia punya peruntukan, bukan dia punya itu, it come from the federal. Sebab tu sekarang ni apabila kita nak buat je negeri tu, kita terpaksa panggil negeri, bincang dulu, ini kita buat untuk you tolong ambil ni. Kita buy in dia dulu supaya dia merasakan sense of belonging kepada sistem ini. Okey. E-tanah ni projek yang saya katakan tadi, negara-negara lain, banyak dan negara saya pergi, tidaklah komprehensif, tapi kita satu sistem yang komprehensif dan kita menekan pretest. Tentunya kita menghadapi pelbagai masalah and sometimes we have to try and error. Okay, next. Way forward, kita telah pun
diputuskan oleh kerajaan melalui paper Jemaah Menteri untuk memperluaskan itanan ini ke seluruh negara. Beside that, we have some problem dan kita menjangkakan kita punya ultimate nanti pada satu ketika nanti sistem itanah di seluruh negara, di seluruh semenanjung Malaysia ni dan termasuk Labuan akan diseragamkan sistemnya. You pergi mana-mana saja di Malaysia, sistem dia adalah satu saja. Sistem dia adalah satu saja. Okey, next. Itu saja. Time very sharp 000. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi dan mohon maaf jika ada apa-apa yang terkasar semasa saya menyampaikan ceramah ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih bagi Datuk Harun. Satu presentation yang komprehensif. Sikit sebanyak nampak Datuk meluahkan perasaan beliau juga.